Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattahu ya Alim, iftah futuhal 'arifin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah, Tuan Nazir, Rajatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin muslimat, para asatizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Summa alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan kesehatan, kesempatan masa kita berada di masjid ini, kita menunggu fadl Isya, dan kita sudah pun berada dalam bulan Maulidur Rasul. Pada malam ini saya meneruskan pengajian kita tentang perubatan Islam secara asasnya, yang berkonsepkan menjawab beberapa soalan tentang makhluk halus. Soalan yang diteruskan iaitu, bolehkah orang yang telah meninggal itu, orang yang telah mati, menjelma semula bertemu dengan ahli keluarganya? Di dalam persoalan ini, Tuan Guru Almarhum Ustaz Dr. Harundin telah menjawab beberapa persoalan yang berkaitan dengan orang yang sudah meninggal. Adakah dia wujud balik semula bertemu keluarganya? Maka dalam keadaan itu, Tuan Guru telah menjawab, pada saya kejadian ini berlaku tidak boleh dipandang secara ringan, kerana dikhawatiri boleh membawa kepada kerosakan akidah, kerana mempercayai orang yang telah meninggal itu ke alam barzakh boleh kembali ke dunia, menziarahi keluarga, dan boleh berbual-bual pula semula dengan orang yang telah meninggal. Keberangkalian perkara ini berlaku memang ada, tetapi ia hanyalah tidak mungkin berlaku di alam realiti, kerana orang yang mereka temui itu sebenarnya bukanlah orang yang telah mati, tetapi sejenis makhluk halus yang diistilahkan oleh Al-Quran sebagai qarin. Jadi kalau kita mengatakan warga kita yang telah meninggal itu balik ke rumah, itu bukan dia. Kalau ada pun itu adalah qarin dia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 25, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Dan kami tetapkan untuk mereka teman-teman rapat dari kalangan jin dan manusia itu, lalu teman itu memperhiaskan kepada mereka fahaman-fahaman yang sesat mengenai perkara-perkara duniawi, dunia yang ada di hadapan mereka, serta perkara-perkara akhirat yang berada di belakang mereka. Dan dengan sebab itulah tetaplah kurban azab atas mereka bersama-sama dengan umat-umat yang sesat dari jin dan manusia yang terdahulu daripada mereka. Sesungguhnya mereka semuanya adalah golongan yang rugi bahawa bawaan hidupnya.
Ayat ini merujuk kepada kita tentang kewujudan makhluk halus yang dipanggil qarin ataupun dipanggil qurana, iaitu jin yang menjadi sahabat baik kepada manusia. Dalam surah An-Nisa ayat 38, wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Sesiapa yang mengambil syaitan itu menjadi teman, menjadi sahabat, maka syaitan itu adalah seburuk-buruk teman ataupun kawan. Apabila manusia ini dibangkitkan pada hari kiamat dan mendapati dirinya termasuk dalam golongan yang derhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menyalahkan antara satu sama lain, terutamanya kepada qarinya, iaitu siapa? Syaitan yang menjadi kawan mereka. Hal ini telah disebutkan dalam surah Qaf ayat 27, bahawasanya qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Syaitan yang sentiasa menyertai di dunia dahulu, wahai Tuhan kami, aku tidak menyesatkan, tetapi sememangnya dia sendiri berada di dalam kesesatan yang jauh daripada sungguh. Maka ayat-ayat yang lain yang berkaitan tentang qarin ini termasuklah dalam surah As-Saffat ayat 51, ataupun surah Az-Zukhruf ayat 38, ataupun surah Qaf ayat 23 dan lain-lain. Maka istilah qarin ini amat berbeza dengan ifrit, jin, syaitan dan sebagainya, kerana qarin ini dirujuk sebagai makhluk halus yang berdampingan dengan manusia sehingga menjadi kawan ataupun sahabat yang rapat, yang boleh memberikan bantuan. Wujud tak orang berkawan dengan syaitan ini? Masih wujud lagi tuan-tuan ya? Ataupun dia panggil qarin ya? Ataupun dia panggil qarina ya? Maka Allah Subhanahu wa taala turut memberikan penjelasan bahawa ada manusia yang menjadikan jin itu sebagai pendinding mereka. Ini telah dinukilkan dalam suratul Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jinni fazahum rahaqa. Bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang daripada manusia meminta perlindungan kepada beberapa ketua golongan jin, kerana jin-jin itu menambahkan mereka dosa dan kesalahan. Ayat ini merujuk kepada kita semua bahawasanya persahabatan yang begitu rapat antara manusia dengan jin, dan sehingga menganggap jin itu mempunyai kuasa, mempunyai kebolehan untuk melindungi manusia. Lalu mereka berlindung dengan jin dan tidak meminta perlindungan sedikit pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan qarin. Walaupun manusia telah mati, jin masih boleh menyerupai mereka untuk menyesatkan manusia dan mencederakan akidah manusia. Wallahu a'lam. Ke dalam persoalan inilah tidak akan wujud lagi seorang yang telah kembali ke rahmatullah pulang ke rumah sambil boleh bercakap-cakap, itu bukan dia. Itu adalah antaranya dipanggil qarin. Adakah qarin ini ataupun saka itu sama? Bagaimana untuk mengatasi gangguan mereka? Saya ada mendengar tentang perkataan saka yang dirujuk kepada gangguan makhluk halus ke atas seseorang. Gangguan ini dikatakan berpunca daripada keturunan, mendampingi seseorang dan sentiasa meminta pelbagai permintaan atau mengenakan pelbagai keburukan. Adakah istilah qarin dan saka ini sama, dan apakah cara terbaik untuk mengatasi hal ini apabila ia berlaku? Maka jawapan Tuan Guru menyatakan bahawa saka adalah suatu istilah yang kebiasaannya digunakan oleh pengubat ataupun bomoh tradisional
yang merujuk kepada suatu fenomena gangguan spiritual yang menunjukkan yang berlaku ke atas manusia. Dan kebanyakan gangguan ini berlaku ke atas kaum wanita. Namun kaum lelaki juga tidak terkecuali. Maka saka ini dikaitkan dengan makhluk yang kononnya diamanahkan untuk menjaga seseorang. Bagi tujuan tersebut, berbagai-bagai gangguan spiritual yang berlaku, termasuklah dipanggil gangguan makhluk halus. Maka saka ini kononnya dikaitkan dengan makhluk yang berdampingan dengan keturunan keluarga kita, sama ada daripada keturunan ayah kita, ibu, datuk dan sebagainya, yang menjaga bersahabat dengan makhluk ini. Maka makhluk tersebut dipesan melalui orang tua, ya, menjaga, mengawal anak cucu kita apabila berlakunya kematian. Maka hasil perjanjian itulah berlakunya masalah gangguan spiritual yang diistilahkan sebagai saka, ya. Maka Tuan Guru telah menjawab, saya tidak dapat menentukan tentang saka secara tepat, sama ada betul ataupun tidak saka makhluk yang mendampingi manusia dan keturunan mereka sehingga mendatangkan kemudaratan kepada mereka. Sekiranya benar, sama ada itu memang betul lah saka itu adalah sahabatnya, kawan ataupun pendamping orang-orang terdahulu. Kita lihat berlakunya zaman dahulu, atuk nenek kita, ya, mungkin mereka berdamping dengan orang-orang seperti jin, ya, menjadikan sahabat. Tujuannya tidak lain menjaga ahli keluarga, kebun dan sebagainya. Maka dalam sinilah sepatutnya makhluk ini tidak berubah perangai. Maka saka dipesan untuk menjaga, melindungi anak cucu. Namun tiba-tiba berlaku sebaliknya, sehingga menyakiti dan mengganggu seseorang, sehingga menyebabkan keturunan mereka ada yang menjadi separuh gila ataupun separuh sedar. Jika betul pun itu adalah saka, sebenarnya tidak akan menimbulkan masalah dan mengganggu keturunan tuannya. Walaupun begitu, maka syariat Islam hukumnya tetap melarang keras apabila seseorang itu berkawan ataupun bersahabat ataupun berbuat baik, berdampingan dengan makhluk halus, walaupun apa sahaja tujuan-tujuannya. Jelas banyak ayat Al-Quran yang menggesa manusia supaya menjauhi, berlindung diri daripada syaitan, kerana syaitan ini ialah musuh yang sangat nyata bagi umat manusia. Berbalik-balik kepada seorang yang diganggu oleh makhluk halus, sudah jelas makhluk tersebut ialah musuh kerana menyakiti, mengganggu dan melakukan perkara yang tidak diingini oleh semua manusia. Maka kesemua perlakuan itu memberikan kesan yang negatif pada manusia. Maka kita wajib menjauhi syaitan, menjauhi mereka. Dan saka ini sememangnya bukan suatu yang baik kepada manusia. Ia hendaklah dirawat, ya, hendaklah dirawat secepat mungkin dengan cara-cara yang diharuskan oleh syarak bagi mengelakkan saka ini terus-menerus mengganggu manusia. Maka dengan berkenaan dengan qarin ini, ia adalah istilah yang jelas disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Antara ayat yang menyebut tentang qarin, wa qayyadna lahum qurana afazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Istilah sahabat, istilah teman,
yang disebutkan dalam Al-Quran berdasar daripada perkataan qurana ataupun kawan-kawan setia. Maksudnya suku sakat syaitan ataupun iblis yang menjadikan manusia sebagai teman mereka. Maka syaitan ini yang sentiasa menyertai di dunia berkata, Rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Wahai Tuhan kami, aku tidak menyesatkan, tetapi sememangnya dia sendiri berada dalam kesesatan yang jauh daripada semua. Ayat ini di atas merujuk kepada perkataan qarin, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dalam menyifatkan sebagai kawan rapat bukanlah disebabkan manusia itu hendak sangat berkawan dengan mereka, tetapi menurut pandangan beberapa ulama terdapat makhluk halus yang mendampingi manusia. Dia bukan nak kawan dengan makhluk halus, tetapi makhluk halus ini ingin berdamping dengan manusia sejak dilahirkan. Maka makhluk tersebut akan mengajak manusia, membantu manusia, serta mempengaruhi melakukan sebarang kejahatan. Itulah yang dimaksudkan sebagai qarin. Qarin ini dia tidak akan mengajak perkara yang baik, dia akan mengajak menghasut, sentiasa melakukan maksiat, dosa dan melakukan kejahatan. Maka dalam hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu minal jin." Qalu, "Wa iyyaka ya Rasulullah?" Qala, "Wa iyyaya illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair." Setiap orang daripada kamu ada bersama dengan qarin syaitan daripada jin. Sahabat bertanya, "Apakah kamu juga wahai Rasulullah mempunyai qarin?" Bagi dia menjawab, "Ya, saya pun ada qarin itu. Cuma Allah Subhanahu wa taala membantu saya dapat mempengaruhi qarin itu sehingga dia telah pun Islam dan dia berdamping dengan saya. Dia tidak mendorong saya berbuat sesuatu melainkan semuanya untuk kebaikan." Maka hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada bersama dengan saya, baginda keluar meninggalkan saya. Kerana ada suatu urusan pada malam hari, tiba-tiba timbul cemburu dalam hati saya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menemui saya, baginda mengetahui perasaan saya itu. Maka baginda bertanya, "Apakah gerangan kamu wahai Aisyah? Adakah kamu cemburu?" Maka saya menjawab, "Manalah orang seperti saya ini tidak cemburu ke atasmu wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebut kepada saya, "Apakah kamu telah dikuasai oleh syaitanmu wahai Aisyah?" Maka saya menjawab, "Ya Rasulullah, adakah bersama saya ini adalah syaitan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, malah pada tiap-tiap insan itu ada syaitannya." Maka saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adakah kamu juga ada syaitan?" Jawab bagi, "Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah membantuku, aku Islamkan dia dan tidak menyuruhku melainkan untuk melakukan kebaikan." Maka hadis-hadis beginilah adalah hadis sahih yang menunjukkan bahawasanya qarin itu sebenarnya ialah syaitan yang mendampingi semua manusia. Sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun didampingi oleh qarin, apakah kita insan yang biasa yang sentiasa melakukan banyak dosa? Oleh yang demikian, jelaslah qarin ini memang wujud pada setiap orang. Dan peranan qarin ini ialah bergantung kepada seseorang yang menunjukkan, ya, jika qarin itu belum boleh menguasai dirinya dengan kerja-kerja kejahatan sehingga dia tidak ada ruang untuk melakukan kemaksiatan,
maka qari ini seolah-olahnya berputus asa untuk mengajak melakukan kejahatan dan melainkan sekali-sekala sahaja. Adapun orang yang mudah mendedahkan dirinya kepada perbuatan maksiat, qarin inilah yang menjadi pendorong utama. Maka dalam ini pada pandangan Tuan Guru almarhum Tuan Guru Harundin menyatakan bahawasanya qarin ini ialah makhluk halus yang jahat. Tidak salah sekiranya mengatakan kita semua ada saka. Tidak salah semuanya dikatakan ada saka, tetapi saka yang saya maksudkan ini ialah saka yang sedia ada, bukannya dipelihara oleh keturunan dan bukan disuruh oleh seseorang melakukannya, tetapi kerana tabiat makhluk ini memang sentiasa berusaha menjerumuskan manusia kepada kejahatan. Itu kita kena tahu ya tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan diri kita. Kesemuanya boleh menjelma, boleh berupaya menjelma menjadi manusia seperti kita, sehingga Rasulullah pun dikatakan ada qarin, tetapi Allah telah menyelamatkan qarin tersebut daripada melakukan kemaksiatan. Apatah lagi kita ya, kadang-kadang kita berada di sini, dia kata berada di sana dan sebagainya. Itu jaga-jaga ya. Itu bukannya kita, itu adalah qarin. Jadi bagaimana kita nak cara mengatasi gangguan daripada saka ini? Maka gangguan saka ni boleh diatasi dengan melakukan amalan-amalan yang memperkukuhkan jati diri seorang muslim itu, iaitu yang sentiasa berpegang kepada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala dengan sentiasa membaca ayatul Quran, membaca Al-Quranul Karim, khususnya beberapa surah-surah yang sabit keberkesanannya dan dibaca pada masa-masa tertentu, dan menjadikan amalan, mengamalkan membaca surah-surah. Antaranya kita disuruh membaca suratul Baqarah, suratul Jin, suratul Fussilat, ataupun suratul Muawizatain, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu binnas, dan zikir-zikir yang ma'thur, zikir-zikir yang boleh didapati dalam pelbagai versi percetakan, banyak ya yang dikeluarkan. Maka di rumah kita disuruh kita membaca suratul Baqarah. Itu yang dikatakan seseorang yang membacakan suratul Baqarah di dalam rumah, maka syaitan tidak akan tinggal di dalam rumah itu. Ini yang boleh kita amalkan ya. Sekiranya berlakulah di tempat tinggal ataupun di mana sahaja, di kilang dan sebagainya memiliki gangguan, maka hendaklah kita memperdengarkan, membacakan suratul Baqarah ya. Namun perkara yang paling penting adalah hati kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Sama ada berzikir dengan lidah, menyebut dengan lidah, ataupun hati, ataupun dengan akal yang sentiasa memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu. So, kesemua cara yang tersebut, yang disebutkan tadi, boleh digunakan untuk mengatasi saka, insya-Allah. Maka bolehkah roh suami yang telah meninggal kembali meniduri isteri yang masih hidup? Ada persoalan yang menyatakan kisah yang menyatakan menimpa diri dia tentang kejadian tersebut, merunsingkan dia. Ditakdirkan suami itu telah meninggal dunia dalam kemalangan. Selang beberapa malam dia balik ke rumah menidurinya. Maka Tuan Guru almarhum Tuan Harundin telah menyatakan dia telah menjawab persoalan ini di dalam beberapa episod.
tetapi ada yang menyatakan bahawa perkara ini adalah benar. Ada yang diseksa di dalam kubur, ya. Elok juga menegaskan bahawa roh orang yang telah meninggal dunia itu berada di alam kubur, sehinggalah pada suatu masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, roh ini sama ada dia diseksa di alam kubur dan ada pula yang berbahagia. Maka selepas itulah mereka akan ditempatkan di alam barzakh sehinggalah hari kiamat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala suratul Mu'minun ayat 100, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Supaya mereka mengerjakan amal-amal yang saleh yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, kalla, masa akan dapat. Sesungguhnya perkataan itu hanyalah ungkapan yang sengaja dia lafazkan, sedangkan di hadapan mereka ada dinding penghalang mereka di dunia sehingga hari mereka dibangkitkan semula. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahawasanya selepas berlaku kematian, mereka akan berada di alam barzakh yang mereka akan tetap tinggal di dalamnya sehinggalah pada hari mereka dibangkitkan semula. Maka dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan bahawa selepas berlaku kematian, roh manusia akan masuk ke alam barzakh. Mereka akan kekal di dalamnya dan alam itu tertutup dan tersekat daripada alam dunia. Mana mungkin ini bererti roh yang telah mati tadi tidak boleh kembali ke alam dunia. Secara logiknya, tuan-tuan, sekiranya orang yang sudah mati itu kembali seperti mana dalam bentuk yang diceritakan tadi, mengapakah orang yang dibunuh dengan zalim, disiksa musuh yang tidak berkeberi kemanusiaan, dirogoh dan sebagainya, tidak balik semula untuk mencari orang yang menganiayanya, membalas dendam ke atas mereka? Ini tidak pernah berlaku, kerana orang yang telah mati sudah berada di alam yang terdinding dan tidak boleh kembali ke alam dunia. Maka oleh itulah, itu adalah bukan roh, bukan suami dia. Besar kemungkinan adalah makhluk halus yang disebut sebagai qarin yang saya sebutkan tadi. Maka qarin ini memang wujud pada asalnya, yang merupakan bayangan ataupun duplikasi daripada suami saudari tadi. Maka apabila suami telah kembali ke alam baqa, maka makhluk tadi dengan izin Allah boleh menyerupai suami saudari tersebut untuk melakukan apa yang saya disebutkan tadi. Maka itu bukanlah roh suami dia. Oleh kerana itulah, bukan suami, jangan sesekali melayaninya, jangan sekali memberi ruang dan peluang kepadanya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik kepada saudari. Lindungilah diri saudari dengan ayat-ayat Al-Quran, antaranya membaca dua surah yang terakhir, daripada Al-Quran, iaitu ayatul kursi sebanyak mungkin, dan membaca suratul Baqarah hingga akhir, atau membaca khawatim, yakni ayat-ayat yang terakhir Al-Baqarah, daripada ayat lillahi ma fis sama sehinggalah habis ayat 286. Ini menjadikan suatu amalan sebelum kita nak tidur. Maka boleh diamalkan membaca 11 ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitu daripada ayat 1 di permulaan ayat Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, ataupun ayat 255 hingga 257 dan ayat 284 hingga akhir. Ini boleh diamalkan untuk membaca selain daripada surah Al-Baqarah. Boleh juga dibacakan surah Yasin dan surah-surah yang lain. Mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan perlindungan, tidak berlaku lagi. Inilah yang berlaku pada masyarakat kita, tuan-tuan, bahawasanya ada berlaku kisah-kisah yang begini.
maka itu bukanlah, ya, kadang-kadang cerita ini daripada saya kecil lagi. Kata bila orang meninggal malam itu dia pulang ke rumah, ya, mengatakan dia bawa balik ke rumah bawa bakul, nak minta kita pahala bacakan Quran. Itu bukan dia sebenarnya. Kalau ada pun itu adalah qarin. Ya. Mungkinlah ada cerita-cerita dulu. Saya pun tak ingat dah cerita-cerita dalam TV ni, ya. Bila dia balik tu dia bawa bakul, nampak buruk, itu bukan dia tu. Itu bukan arwah yang kembali di rumah kita, itu adalah qarin. Maka hendaklah berlindung, memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan-gangguan makhluk halus, ya. Yang ini mengamalkan beberapa ayat, ya, melazimi dengan zikir-zikir dan menentangkan, mengingatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, persoalan berkaitan dengan tangkal. Apakah hukum memakai tangkal? Maka dalam persoalan ini, permasalahan tangkal ini, masalah yang telah lama bertapak dalam masyarakat Arab Jahiliyah. Daripada awal lagi hingga meresap masuk ke alam Melayu kita, penggunaannya diterima pakai dan diamalkan oleh masyarakat dahulu sehinggalah kepada masyarakat moden pada hari ini. Apa yang dilakukan oleh datuk kita adalah sebahagian daripada kepercayaan masyarakat kita yang lama yang masih diamalkan masyarakat Melayu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Arab, dan apabila mereka memeluk agama Islam, mereka masih memakai tangkal. Maka dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad Al-Hakim dan Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tawalata syirkun wat tiwalata syirkun, sesungguhnya jampi, mentera, innar ruqa, jampi mentera yang tidak islamik, dan tangkal-tangkal serta ilmu pengasih adalah wattawalata syirkun, syirk, yakni syirik. Jelas dalam hadis ini di atas bahawa tangkal ataupun istilah asalnya tamimah ataupun tamaim adalah suatu usaha manusia menggunakan benang, ya, kalau dulu guna benang tali dan dipakai di pinggang, ada yang pakai di leher, ada yang pakai di tangan atau anggota-anggota yang lain. Tujuannya menjadikan tangkal ini sebagai pelindung, seperti yang dikatakan datuk nenek kita dulu ada melakukannya. Maka para ulama Islam bersepakat bahawa pemakai tangkal seperti ini hukumnya haram dan boleh membawa kepada syirik ataupun dikategorikan sebagai berdosa besar. Berhubung dengan peringatan bahawa tangkal hanya ikhtiar, ungkapan tersebut adalah mengelirukan, kerana niat yang baik tidak boleh menghalalkan cara yang haram. Saya umpamakan alasan ini sama seperti orang yang berniat hendak ke Mekah tetapi tiada wang, maka dia mencuri wang untuk pergi ke Mekah. Adakah cara dicuri itu menghalalkan boleh pergi ke Mekah? Contoh lain, hendak berkahwin tetapi tidak cukup wang untuk mengambil rasuah untuk menyempurnakan perkahwinan tersebut. Sudah tentu kedua-dua perbuatan yang disebutkan itu menjadi haram walaupun tujuannya adalah baik. Maka perkataan pemakaian tamimah ataupun tangkal adalah haram hukumnya dan berdosa besar kerana ia telah menjadikan makhluk yang bernama tangkal tersebut diniatkan untuk menjadikan sebagai pelindung, penjaga daripada sesuatu yang tidak diingini. Maka dalam agama Islam sudah jelas kepada kita semua, tiada sesuatu pun yang boleh memberi manfaat atau mudarat kepada manusia melainkan kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ya, tangkal tidak boleh menjaga manusia. Jika dibakar, ia akan hangus. Jika digunting atau ditarik, nescaya ia akan putus.
maka hakikatnya tidak bernyawa, ia juga tidak bergerak, sudah tentulah tidak boleh menolong kita. Jikalah sekiranya datuk nenek kita beranggapan bahawa ia membantu, sebenarnya Allah lah yang memeliharanya, Allah lah yang menjaga kita. Tetapi kebetulan pada yang sama dia memakai tangkal. Sekiranya berlaku juga sesuatu yang amat ganjil kepada si pemakai tangkal itu, dan dia nak kaitkan bahawasanya sebab dia memakai tangkal lah ia memberi sangat berkesan, ada kemungkinan tangkal itu didiami oleh makhluk halus yang jahat dan mengambil kesempatan untuk menyesatkan manusia dengan melakukan perkara-perkara yang aneh dan ganjil, dan meyakinkan manusia kepada keyukan memakai tangkal itu. Maka jika inilah perkara ini berlaku, manusia telah terjebak dalam perangkap syaitan dan iblis yang sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan tangkal sebagai suatu wadah bagi menjayakan suatu matlamat untuk menyesatkan manusia. Maka nasihat pada Tuan Guru Arondin menyatakan jangan sekali-kali memakai tangkal. Berharaplah, bermohonlah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlindung diri daripada perkara yang tidak baik. Bacalah ayat-ayat yang dikenali sebagai Al-Mu'awizat. Apa dia Al-Mu'awizat? Iaitu sentiasa membaca suratul Ikhlas, suratul Falaq dan suratul Nas, ya. Ini paling asas lah, ya. Tuan-tuan nak tidur jangan lupa membaca 3 kul, dipanggil Mu'awizat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma. Termasuklah budak-budak bayi yang menangis, sentiasa menangis pada malam hari, ya, tak boleh nak tidur, ya. Tuan-tuan baca 3 kul, termasuk ayatul kursi yang baca dengan 9 waqaf, ya. Termasuklah boleh diperdengarkan suara azan, ya, sebagai satu ikhtiar untuk minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ini, bolehkah kita menggunakan tangkal yang ditulis dengan ayat-ayat Al-Quran? Jadi dah kata tadi tangkal tak boleh pakai, tapi tangkal ini ditulis ayat-ayat Al-Quran, boleh tak kita pakai? Pada zaman permulaan Islam, amalan memakai tangkal ini untuk berlindung daripada kuasa jahat merupakan amalan biasa masyarakat jahiliah dahulu. Maka Rasulullah SAW telah mengharamkan penggunaan tangkal dan menggantikan dengan ayat Al-Quran dan doa. Dan dikatakan dalam Musnad Imam Ahmad daripada Uqbah Ibnu Amir Al-Juhani, Rasulullah telah bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Sesiapa yang menggantung tangkal, maka sesungguhnya dia telah melakukan perkara syirik. Maka hadis ini terang menerang kepada kita bahawasanya memberi pengertian yang umum. Maka para sahabat, ya, yang telah menerima ayat-ayat Al-Quran menjadikan amalan untuk menghindari daripada gangguan khasnya makhluk halus, menulis ayat-ayat itu di kertas untuk digantungkan kepada anak mereka yang belum pandai baca Al-Quran. Maka apabila ini sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda melarang. Oleh kerana itu, ada sebahagian pendapat yang mengatakan harus memakai tangkal yang ditulis ayat-ayat Al-Quran. Maka ulama-ulama muktabar berpendapat seperti yang disebut tadi dalam kitab Al-Fatawa Ad-Dhahabiyah, fatwa-fatwa yang amat berhargai. Adapun tulisan ayat Al-Quran dan nama-nama Allah untuk jadikan tangkal, maka ulama berselisih pendapat. Di kalangan ulama salaf ada yang mengharamkannya secara mutlak, dan ada sedikit yang mengharuskan dengan syarat-syarat khusus. Maka pendapat yang paling sahih, penggunaan tangkal sama ada Quran ataupun tidak adalah dilarang
di dalam hadis-hadis terdahulu, sedangkan keharusan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan pada zaman sahabat tadi semasa permulaan Islam, dengan mengelakkan daripada keburukan-keburukan yang boleh menjejaskan iman kita, maka penggunaan tangkal dilarang sama sekali walaupun menggunakan ayat-ayat Quran. Kenapa? Pertama, mencegah daripada keburukan yang lebih besar, menjaga kesucian Al-Quran daripada terbawanya ke dalam tandas. Bila tuan-tuan pakai, tentu pergi tandas akan masuk, maka membulatkan keyakinan bahawa Allah sahajalah yang memberi perlindungan kepada manusia daripada segala-galanya. Saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan tentang apakah hukum menggunakan tangkal yang dituliskan ayat-ayat Al-Quran untuk tujuan kesembuhan penyakit, insyaAllah yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum ta'wil wahdina subulas salam. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.